Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang, kita ikuti balik ya ucapan-ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suatu dia jadi Ketua Pembangkang, dia berucap tentang apa? Tentang dasar polisi, ketidakadilan, kezaliman, ya, integriti, ketelusan, ketirisan. Ya. Dia selalu sebut dalam ucapan-ucapan dia sebagai Ketua Pembangkang. Sewaktu beliau jadi Ketua Pembangkang, kadang dia bagi masa 30 minit, 40 minit untuk Ketua Pembangkang berbahas sama ada dari segi perbahasan bajet dan sebagainya. Ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu memang padat. Ya, kalau 40 minit tu, 40 minit tu memang padat dengan teguran-teguran dia, kritikan kepada dasar dan polisi, undang-undang zalim dan sebagainya lah, tentang ketirisan, integriti kerajaan. Itu ucapan Ketua Pembangkang. Ya, teguran-teguran yang dia buat sebagai Ketua Pembangkang. Tapi hari ini kalau kita tengok ucapan-ucapan mereka berkisar tentang apa? Sentimen. Mereka bermain dengan sentimen. Isu Palestin pun, ya, isu Palestin pun mereka nak politikkan. Mereka nak mendakwa bahawa pihak mereka sahajalah yang paling Palestin. Puak mereka sahajalah yang paling pejuang Palestin. Pihak lain tak ada. Ya, pihak kerajaan Malaysia Madani ini, tidak sepenuhnya berjuang untuk rakyat Palestin. PMF ini kurang lagi. Masih lagi kurang. Ya, dalam perjuangkan rakyat umat Islam di Palestin. Ya. Sedangkan yang PMF buat itu tak pernah dibuat oleh Perdana Menteri sebelum ini. Ya. Ini bukan kita nak ampu, nak bodek, bukan. Itu fakta. Kalau saudara tengok Perdana Menteri sebelum ini, bila ada isu Palestin, ya, mereka hanya sekadar mengecam, mengutuk. Bercakap di PBB hanya sekadar Malaysia mengecam keras, Malaysia mengutuk kekejaman Israel. Balik Malaysia keluar kenyataan resmi, kita mengutuk kekejaman. Setakat itu saja Perdana Menteri sebelum ini. Itu biasalah, mana-mana Perdana Menteri pun, mana-mana negara, ya, memberikan kecaman dalam bentuk kenyataan resmi, ucapan, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini jauh ke depan, ya, sampai ke peringkat bukan sekadar dia bercakap di PBB, ya, diunggah tu bukan sekadar dia cakap keras dengan tegas diunggah, tetapi balik ke Malaysia dia keluarkan kenyataan resmi, ya, oleh Kementerian Luar bagi pihak kerajaan Malaysia, kemudian diucapkan sekali lagi, diulang sekali lagi dengan tegasnya dalam parlimen, kemudian pergi pula bertemu dengan beberapa negara Arab. Sebab bagi kita faham isu Palestin ni berkait rapat dengan beberapa negara Arab. Sebab mereka berjiran, ya? Mereka berjiran dan mereka juga adalah negara yang ada kepentingan dan mempunyai pengaruh di dalam OIC. Jadi itu Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan beberapa pemimpin dan negara Arab. Pergi ke sana, bertemu, bukan sekadar bercakap dalam mesyuarat ramai-ramai ni. Selepas mesyuarat ramai-ramai ni, bersemuka pula empat mata. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu bila bersyuarat ramai-ramai ni kadang-kadang kita tidak boleh luahkan, ya, sepenuh hati apa yang kita nak rasa. Sebab ramai pemimpin ketua-ketua kerajaan yang hadir. Mungkin ada pemimpin yang tak boleh nak luahkan apa sebenarnya yang mereka nak sampaikan. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas bertemu dalam mesyuarat OIC, dia bertemu pula empat mata supaya dia dapat luahkan yang sebenarnya. Apa pandangan Malaysia, kerajaan Malaysia, apa pandangan rakyat Malaysia, dia nyatakan kepada semua, ya. Arab Saudi, Mesir, Turki, ya, Jordan, dia nyatakan. Jadi ini yang kita katakan pendekatan yang diambil oleh PMBS kita adalah pendekatan yang agak luar biasa. Pendekatan yang berani. Menunjukkan bahawa beliau mempunyai keikhlasan, ya, komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan nasib umat Islam ataupun rakyat Palestin. Sebab bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, perjuangan membela rakyat Palestin, dia melampaui, ya, batas agama itu sendiri. Kerana bagi dia, isu di Palestin bukan saja isu umat Islam. Kebetulan Masjid Al-Aqsa itu berada di tanah Palestin dan dialah kiblat pertama umat Islam. Tetapi kita harus faham yang menjadi mangsa kekejaman Israel di Palestin itu termasuk juga agama-agama lain, Kristian. Berapa banyak gereja Kristian juga telah pun dibom. Hospital-hospital, sekolah-sekolah. Hospital-hospital yang di dalamnya juga terdapat pesakit-pesakit yang bukan Islam. Sekolah-sekolah yang di dalamnya terdapat juga pelajar-pelajar yang terdiri daripada bukan Islam.
Ini yang menjadi mangsa Israel. Sebab tu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, isu di Palestin ini sudah melangkaui kepada isu Islam semata-mata. Ia adalah isu kemanusiaan. Inilah yang selalu disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila dia bertemu dengan mana-mana pemimpin, sama ada pemimpin Arab ataupun dia bertemu dengan pemimpin-pemimpin Asia ataupun pemimpin daripada negara barat, Eropah. Dia nyatakan benda yang sama. PMX kita bukannya hipokrit. Ya, cakap dengan rakyat Malaysia macam ni, bila bertemu dengan pemimpin Eropah, oh cakap lain, nada lain. Bertemu dengan pemimpin di barat, oh nada dia lain. Bercakap di PBB, nada lain. Tak ada, saudara. Konsisten. Tidak ada pencanggahan. Dia konsisten. Apa yang disebut di Malaysia, apa yang disebut di PBB, apa yang disebut di Parlimen, dan apa yang disebut di depan-hadapan pemimpin-pemimpin negara Arab, itu konsisten. Dengan tegas. Ya. Sebab itu bila dia datang ke persidangan IPAC, ya, datang ke persidangan IPAC, apabila ada peluang untuk dia bercakap di depan Biden, Presiden Amerika itu sendiri, ya, walaupun arahan menyatakan tidak ada media-media dibenarkan untuk membuat rakaman ataupun membuat live ucapan mana-mana pemimpin kecuali Biden saja. Ucapan Biden saja disiarkan. Ucapan lain tidak boleh direkam, tidak boleh dibuat secara langsung. Ya, hanya ditayangkan di dalam di hadapan pegawai-pegawai kerajaan saja, pegawai-pegawai dengan negara berkenaan saja ditayangkan melalui monitor yang ditetapkan, tidak lepas keluar. Ya. Tapi ada pegawai Perdana Menteri yang sempat merakam, ya, melalui monitor apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap di hadapan Biden itu sendiri. Ya. Tak ada apa yang disembunyikan. Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim nyatakan di depan Biden, itulah yang dia nyatakan di luar. Di PBB, di OIC, sama je. Bahkan di depan Biden itu nampak lebih tegas, lebih berani. Tetapi orang politik di Malaysia masih mengatakan, oh kurang menyengat, kurang power, kurang sokongan yang ditunjukkan oleh PMX. Sebab tu saya katakan isu Palestin ini mereka politikan. Ya, mereka politikan. Mereka tahu, mereka tak mahu PMX ini dilihat sebagai pemimpin yang hebat, pemimpin yang berani, ya, yang dihormati oleh negara luar dan disanjungi oleh rakyat Malaysia. Mereka tidak mahu melihat itu. Mereka ingin mencemarkan juga, walau dengan apa cara sekalipun, agar PMX ini dilihat seperti pemimpin yang tak cukup Palestin lagi. Bagi mereka yang hebat menentang Palestin itu adalah Hadi Awang. Yang hebat menentang Palestin itu adalah Muhyiddin. Bagi mereka, mereka nak rakyat Malaysia anggap macam itu. Mereka mahu rakyat Malaysia supaya menganggap bahawa Din Kirit itu adalah hero perjuangan Palestin. Mereka mahu rakyat Malaysia menganggap Hadi Awang itu hero kepada perjuangan Palestin. Tetapi Allah Maha Kuasa. Allah tunjukkan dan Allah buktikan di hadapan kita. Cuma kita saja nak terima kenyataan ataupun tidak. Ya? Sebab tu mereka memerintah 33 bulan. Apa komitmen yang mereka tunjukkan di dalam perjuangan rakyat Palestin? Apa komitmen yang mereka tunjukkan di dalam membantah Israel? Boleh ceritakan apa komitmen mereka? Sekadar buat ucapan, Din Kirit baca ucapan melalui PDF, Malaysia mengutuk keras, ya, Malaysia mengecam serangan Israel. Ini apa? Level apa? Ya? Ini level apa? Ya? Sama je macam Mahathir. Sama juga dengan macam Mahathir. Bagaimana PMX kita telah menunjukkan komitmen dia, ya, habis upaya dia buat. Apa lagi yang dia tak buat? Dia pikul senjata je, belum lagi. Ya, dia tak pikul senjata, dia tak hantar tentera berperang. Itu je dia tak buat. Selain dia itu habis. Diplomasi ke, diplomatik ke, ya, bercakap, berucap, mengeluarkan kenyataan resmi, ya, semua saluran dikeluarkan, ya, media resmi kerajaan, ya, semua kita dah cakap dan kita nyatakan pendirian kita. Ya. Bahkan sewaktu dia mengadakan himpunan
Ya, baru ini dia berucap, dia panggil semua kedutaan luar sebagai berada sendiri di dalam perhimpunan tersebut supaya mereka dapat dengar sendiri, supaya apa yang PMX sebut akan disiarkan, ya, akan dinyatakan, disampaikan kepada negara-negara luar sana. Sebab itu dalam ucapan dia cakap bahasa Melayu, kemudian dia cakap bahasa Inggeris, supaya kedutaan-kedutaan yang hadir pada program tersebut boleh dengar sendiri. Inilah pemimpin yang tak hipokrit. Bukan bercakap dengan orang Melayu lain, bercakap dengan orang kedutaan lain, bercakap dengan negara barat lain. Dia tak ada. Dia sama, nada dia tetap sama. Sampai hari ini, saudara. Ketegasan dia sampai hari ini. Di depan Biden, dia cakap, begitulah dia bercakap di dalam PBB. Bahkan di depan Biden itu lebih tegas. Dia kata hentikan peperangan sekarang. Lebih tegas, hentikan peperangan sekarang. Kerana setiap 1 minit ditangguhkan, ya, setiap 1 minit sekiranya tidak dihentikan, berarti akan ada kanak-kanak, wanita, orang tua-tua yang akan menjadi mangsa. Ya. Dan Alhamdulillah saya difahamkan dalam 3 hari, 4 hari ini ada perselaman gencatan senjata. Walaupun dia tidak mencukupi, tapi sungguh kurangnya itu menandakan bahawa memang ada tekanan. Ya, mereka dapat rasakan tekanan. Bahkan di negara-negara barat sendiri pun dah mula rakyat bangkit. Ya. Di negara Eropah dah mula menunjukkan rakyat bangkit. Rakyat yang tahu, yang bertamadun, ya, bahawa mereka tidak boleh menerima tindakan Israel sedemikian rupa. Atas apa alasan sekalipun, kanak-kanak, orang tua, wanita ini tidak boleh dijadikan mangsa. Apa pun alasan, tak boleh. Jadikan hospital, ya, sebagai tempat yang kamu nak sasarkan. Sekolah-sekolah, ya, wanita dan orang tua. Ini yang banyak negara tidak bersetuju. Kalau kita tanya sebab apa perang, semua negara akan rasa mereka benar. Tanya puak Israel, dia menyalahkan Hamas. Hamas memulakan, dia kata. Kalau tanya Hamas pula, dia katakan, sebelum kami mulakan, kamu dah mula bertahun dah dulu. Kamu serang kami. Baru sekali kami serang, kamu rasa kamu dah dianiaya. Inilah, ya, peperangan. Masing-masing takkan mengaku. Tetapi apa pun alasan mereka, mengapa kanak-kanak dijadikan mangsa? Mengapa hospital dijadikan mangsa? Mengapa sekolah-sekolah dijadikan sasaran? Ini yang ditentang oleh dunia. Ya. Sebab itu kita merasakan apa yang dilakukan oleh PMX itu adalah satu tindakan yang sedikit sebanyak memberi kesan. Apatah lagi kita negara Malaysia bukan negara yang besar. Kita ada pengaruh. Kita bukan negara yang punya pengaruh dunia. Ya, seperti Amerika Syarikat, Jerman, Rusia, China, Jepun. Ya, kita adalah sebuah negara kecil. Tetapi kita bersyukur walaupun kita sebuah negara kecil, tetapi kita ada pemimpin yang berjiwa besar. Negara kita kecil, rakyat kita tak ramai. Ya, nak dibandingkan Indonesia. Indonesia ramai, saudara. Berkali-puluh kali ganda dengan Malaysia ni penduduk dia. Bahkan Indonesia adalah negara Islam paling ramai di dunia. Ya, tetapi pemimpin kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim itu lebih menonjol daripada mana-mana pemimpin dalam Asia ini. Walaupun negara kita kecil, tetapi kita ada seorang pemimpin yang jiwa dia besar. Keberanian dia luar biasa. Sebab itu tidak salah, ya, Allah yarham Yasir Arafat, bekas pemimpin Palestin, PLO dulu, pernah mengiktiraf tahun 1983. Ya, pernah mengiktiraf Anwar Ibrahim adalah anak Palestin. Dia menganggap Anwar Ibrahim itu sebagai anak Palestin. Kerana apa? Ketika itu Anwar begitu lantang di dalam perjuangkan nasib Palestin. Sebab itu dia mengatakan Anwar adalah anak Palestin. Ini pengiktirafan daripada Yasir Arafat. Dan selepas Yasir Arafat yang memimpin PLO waktu itu, sekarang ini dia juga mendapat sanjungan daripada pemimpin Hamas itu sendiri. Kita lihat bagaimana perbualan dia, perjumpaan dia dengan pemimpin Hamas di Kuala Lumpur. Ya, pemimpin Hamas pernah datang ke Kuala Lumpur. Dan ada perbualan video call dibuat di antara dia dengan pemimpin Hamas. Dan dalam website Hamas sendiri mengiktiraf peranan PMX itu amat penting di dalam membantu perjuangan Hamas, ya, membebaskan bumi Palestin.
Walaupun dia PMX mendapat tekanan daripada negara barat, negara barat menganggap bahawa Hamas adalah satu kumpulan pelampau, satu kumpulan ekstrim. Mereka menganggap Hamas adalah penganas dan mereka menekan Malaysia, pemimpin kita. Mereka menekan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya jangan memberikan pengiktirafan kepada Hamas. Negara barat cakap kalau nak sokong Palestin boleh, nak sokong rakyat Palestin boleh, tetapi jangan iktiraf Hamas. Ini tekanan yang barat berikan kepada PMX kita. Tapi PMX tetap tegas menyatakan dia tidak pernah menganggap Hamas itu sebagai pengganas. Kerana Hamas itu adalah sebuah pertubuhan yang diiktiraf oleh rakyat Palestin itu sendiri. Dia menang perang raya. Dia diangkat sendiri oleh rakyat Palestin. Dia dianggap sebagai mewakili rakyat Palestin. Maka dia melaksanakan kewajipan dia untuk membebaskan bumi Palestin, bumi Gaza itu sendiri. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata memang layak dia diiktiraf. Mengapa kita nak cop dia sebagai pengganas? Mana mungkin penduduk di Gaza, di Palestin nak angkat satu pertubuhan pengganas untuk mewakili mereka. Tak masuk akal, saudara. Tetapi Barat nak mengalih perhatian supaya kita ramai-ramai, terutamanya bagi negara-negara Islam, untuk sama-sama mengecam Hamas. Mereka nak negara Palestin itu jadi seperti Iraq. Dulu kita masih ingat bagaimana mereka memburuk-burukkan imej Saddam Hussein. Macam-macam propaganda dimainkan oleh Barat. Menyebut tentang Saddam Hussein, diktator, Datuk Saddam Hussein, macam-macam mereka sebut. Dan ramailah umat Islam yang terpedaya dengan propaganda yang mereka mainkan. Yang Barat mainkan memburukkan imej Saddam Hussein. Akhirnya rakyat Iraq sendiri hilang kepercayaan kepada Saddam Hussein dan mereka amat bergembira apabila Saddam Hussein itu berjaya ditumpaskan oleh tentera Amerika Syarikat, ditangkap dan digantung. Bersorak rakyat Iraq kerana mereka menyangkakan mereka bebas daripada kezaliman Saddam Hussein kononnya. Tapi apa yang jadi sekarang pada Iraq? Siapa pengganti Saddam Hussein? Itu adalah boneka-boneka mereka. Ketegasan Saddam Hussein yang tidak pernah tunduk dengan negara Barat, itu menyakitkan hati negara-negara Barat. Mana-mana pemimpin negara Islam yang enggan tunduk dengan Barat, Barat akan lakukan sesuatu untuk meracuni, memperdaya rakyat supaya membenci pemimpin tersebut. Ini juga berlaku di Libya terhadap Muammar Gaddafi. Apa salah Muammar Gaddafi kepada rakyat Iraq? Tak ada, saudara. Tapi propaganda dimainkan seolah-olah Muammar Gaddafi ini pemimpin yang zalim. Hasut rakyat di Libya supaya sama-sama menjatuhkan Muammar Gaddafi. Akhirnya dia jatuh dan ditangkap. Dia tembak. Apa jadi pada Libya? Apakah negara Libya sekarang sudah menjadi sebuah negara yang diangkat martabatnya? Tak ada, saudara. Tak ada. Tidak dihormati. Begitu juga negara Iraq. Kekayaan mereka diambil, dipunggah oleh negara-negara Barat. Pemimpin mereka hanya menjadi boneka kepada negara-negara Barat. Bayangkan sekarang ini, kalau Iraq masih dipimpin oleh Saddam Hussein ataupun Libya dipimpin oleh Muammar Gaddafi, apakah saudara rasa Israel berani nak lakukan apa yang mereka lakukan di bumi Palestin? Israel takkan berani, saudara. Israel takkan berani. Nescaya Iraq adalah negara pertama yang akan turut sama-sama menghantar tenteranya membantu Palestin. Begitu juga dengan Libya. Kerana dua negara ini tidak pernah tunduk kepada Barat. Tetapi malangnya, kedua-dua pemimpin ini dijatuhkan melalui propaganda jahat. Dan akhirnya Iraq dan Libya tak ada apa-apa pun. Sebab itu saya katakan Malaysia sekarang ini, di bawah Perdana Menteri PMX, dalam kerajaan Malaysia Madani, dah mula menunjukkan taring sebagai pemimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, sehingga kan namanya disebut di dalam Twitter Mossad. Saudara bukan tahu bila sebut Mossad ni berkaitan dengan Israel, Yahudi, disebut nama Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dalam Twitter Mossad.
menandakan nama Datuk Seri Ibrahim itu berada dalam list mereka di antara musuh-musuh Yahudi. Dan jangan heran selepas ini akan bertaburan propaganda untuk menyatakan Datuk Seri Ibrahim itu dengan satu imej yang tidak baik untuk meracuni rakyat Malaysia.